Jika anda adalah ibu dan ayah kepada anak kecil, anda pasti akan ada satu perasaan yang sama dengan saya yang juga ada anak-anak kecil, iaitu soalannya adalah bagaimana Ramadan kita akan berlaku dengan anak-anak kita ni. Sebab untuk kita meneruskan rutin yang sama, masih bekerja, masih menghantar mereka ke sekolah. Dalam keadaan kita ada puasa pada bulan Ramadan, kita ada tarawih pada bulan Ramadan, kita ada khatam Quran pada bulan Ramadan dengan macam-macam pergerakan ke sana sini daripada pagi sampai ke malam. Sebenarnya macam mana kita nak atur keluarga kita? Sebab anak-anak ni dia punya kerenahnya, dia ada keperluan dia dan sebagainya. Macam mana Ramadan dengan ada anak-anak kita di rumah ni? Hadis Nabi SAW yang evergreen ini akan selalu memberikan garis panduan kepada kita sebagai ibu dan ayah untuk kita mendidik anak-anak kita pada bulan Ramadan, iaitu bila Nabi SAW sebut muru abna'akum bis salati fis sabi'ah, suruh anak kamu solat pada umur 7 tahun, kemudian wadribuhum fil 'ashirah, dan wetan mereka pada umur 10 tahun. Walaupun hadis itu cerita tentang solat, tapi dia memberikan kita sebagai satu isyarat tentang bagaimana kita nak menyuruh, menghukum, menggalakkan anak-anak kita ketika mereka berada dalam satu bulan ibadah sebagaimana bulan Ramadan. Yang pertama, bila kita sebut tentang anak-anak di bulan Ramadan, kita kena faham anak kita ni dia ada fasa masing-masing. Kalau anak anda umur 0 hingga 6 tahun, beza keadaannya. Umur anak kalau sudah 7 hingga 10 tahun, beza pula keadaannya. 10 hingga belasan tahun, umur awal remaja akan berbeza pula, sebab setiap anak ada fasa kehidupan yang berbeza-beza kerana mereka punya kemampuan kognitif berbeza, cara mereka melihat sesuatu berbeza. Di sinilah kita kena memberikan hak pada setiap seorang daripada anak kita supaya mereka boleh menikmati Ramadan dengan kadar kemampuan akal dan juga fisiologi mereka sebagai seorang anak kecil. Misalnya dalam hadis tadi, Nabi SAW hanya memberikan satu arahan supaya kita, mak ayah ni, menyuruh anak kita solat pada umur 7 tahun. Kenapa disebut begitu? Kerana anak-anak ni kita kena faham pada umur 0 hingga 6 tahun. Yang akan berlaku di akalnya adalah dia hanya melakukan image making, dia tiru je. Kan? Mereka tak boleh make sense dengan arahan-arahan kita lagi. Maka apa yang kita perlu buat pada bulan Ramadan, jangan berlebihan lah nak mengajar anak kita sangat pada bulan Ramadan ni. Jangan memaksa-maksa itu dan ini. Kerana yang perlu kita fokuskan adalah kita perlu tunjukkan kepada mereka, inilah Ramadan. Lihat bagaimana ayah luangkan masa dengan Quran. Lihat bagaimana keluarga kita ubah suasana dalam rumah ni supaya ada suasana yang spiritual lebih sikit pada bulan Ramadan, supaya dia dapat menikmati dan merasai sendiri pengalaman itu, bukan dengan arahan-arahan kita tadi. Itu perkara pertama yang kita perlu fokuskan. Jangan terlalu mengarah-arahkan anak, jangan terlalu memaksa masa anak, kerana itu akan bawa kita kepada pelajaran kedua. Kerana anak-anak ini ada keperluan fisiologikal yang berbeza dengan kita. Antaranya yang saya boleh sebutkan, anak perlukan masa tidur yang cukup, anak perlukan masa rehat yang cukup. Dan kerana anak di fasa awal kanak-kanak ni, dia meniru, dia imitate, dia bukan boleh memahami sesuatu yang abstrak macam beriman kepada Allah Ta'ala, melaksanakan rukun-rukun dalam Islam. Kerana itulah kita tak boleh meletakkan paksaan kepada anak-anak kita, apatah lagi ia akhirnya akan mengganggu keperluan fisiologi anak-anak kita. Misalnya apa? Kadang-kadang saya nampak ada sebagian orang dia membawa anak-anaknya ramai ke masjid, dan anak kecil, dengan maksud anak-anak kecil secara khusus, dan anak-anak itu sama-sama berdiri untuk solat malam sampai ke hujungnya dengan imam. Dan kita boleh bayangkan kalau Isyak sekarang sekitar pukul 8.35, kita boleh bayangkan tarawih nanti kita mungkin habis sekitar pukul 10.30 begitu, dan anak-anak akan tidur pukul apa? Sedangkan keperluan khusus anak ni adalah tidur yang cukup, rehat yang cukup. Kita akan menzalimi keperluan anak ni, sedangkan itu adalah keperluan khas fisiologi anak itu pada umur yang kanak-kanak. Maka kita nak bangun malam, kita nak ajak anak kita untuk pergi puasa, solat tarawih dan sebagainya, tapi jangan abaikan keperluan fisiologi mereka. Apatah lagi puasa. Puasa ni walaupun ada banyak faedah dan manfaatnya, tapi kita kena tahu untuk kita tahan lapar daripada sahur sampai buka puasa, memang ada kesan yang tak selesa lah untuk siapa yang melaluinya. Kita sendiri pun yang ada dewasa ni rasa lapar kan bila dah menuju ke petang tu, apatah lagi anak-anak kita. Dan hadis tadi beritahu pada kita, suruh anak kita solat umur 7 tahun. Kalau solat pun 7 tahun, apatah lagi puasa. Ini menunjukkan ada flexibility. Janganlah menghukum mereka berlebihan, jangan memaksa mereka berlebihan. Fokus kepada menggalakkan, fokus kepada menunjukkan. Kerana kalau kita memaksa-maksa, ia hanya akan memberikan kesan trauma kepada anak-anak kita, dan adalah sangat sedih
kalau kita sampai di hujung pendidikan kita dengan anak-anak, akhirnya anak-anak akan ada kenangan-kenangan yang buruk tentang Ramadan. Anak akan sedih kalau kita sampai tahap itu. Kerana dia teringat ayah dia dulu paksa dia untuk puasa mizan. Ayah dia paksa dia untuk bangun malam dengan ayah kan. Menggalakkan okey, menunjukkan kepada anak kita Ramadan kena bangun malam, kena baca Quran dan sebagainya. Okey, bagus, sangat digalakkan sebagaimana hadis Nabi SAW, tapi memaksa tetap bukan jalannya. Maka cuba rancang Ramadan anda semua untuk memastikan anak-anak kita mereka berminat, suka dengan Ramadan. Mereka tahu Ramadan ini bulan khusus untuk mereka raikan bersama walaupun dalam ruang keluarga ini. Tapi dalam masa yang sama, jangan berikan pengalaman-pengalaman yang traumatik untuk anak-anak. Pastikanlah mereka belajar mengikut cara didikan Nabi SAW dan pastikan mereka tidak mendapat trauma daripada paksaan-paksaan kita tadi. Kerana yang paling penting adalah kita akhirnya akan menumbuhkan anak-anak kita ni membesar dengan satu pengalaman yang indah tentang Ramadan. Dan akhirnya esok bila dia dah besar, dia akan mencari-cari Ramadan itu sendiri tanpa kita menyuruh-nyuruh mereka. Kerana mereka sendiri sudah menjatuh cinta kepada Ramadan, kesan daripada didikan kita yang sangat rahmah kepada anak-anak kita sendiri. Maka selamat bertemu dengan Ramadan buat ibu ayah di luar sana. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang semakin bermakna untuk kita dan keluarga kita. Inilah apa? Inilah Islam kita. Jika bermanfaat, sila like, komen dan share.